Assalamualaikum and welcome back to Zaf channel, guys. What up guys, Assalamualaikum and kembali lagi kita dalam malam puaka. Alhamdulillah, setelah sekian lama, aku rasa lebih kurang seminggu juga aku dah tak keluar video baru. Seperti mana yang korang tahu semua, geng-geng puaka, aku terkena COVID lah. Aku boleh tersangkut COVID-19, Allahu Akbar. Kan? Aku baru buat konten dengan Nas Winchester TV hari tu. Lepas tu tak tahulah macam mana boleh pula demam yang memang flat habis, tak larat. So aku first of all aku just nak minta maaf kat korang sebab banyak dah video yang aku miss, banyak dah kisah seram kan. Yang lagi seramnya aku pula boleh terkena pula COVID. Itu lagi seram guys. So kepada korang semua, sebelum aku start video pada malam ni, aku just nak bagi tahu korang, tolong jaga diri. Kalau ada apa-apa simptom macam demam, kalau tak pun just sesama sakit tekak biasa pun, pergi check guys. Sekarang dah banyak ada RTK apa semua, dah murah-murah kan. Korang beli, korang test sendiri. Sebab apa? Sebab yang bahayanya takut efek family. Okay, so kepada yang terkena COVID, aku harap korang sentiasa dalam keadaan baik. Semoga cepat sembuh. Keep strong. Okay, mental kena positif. Okay, jangan down. Kalau kena tu just telan je Panadol apa semua, insya-Allah okey. So macam biasa, sebelum aku mulakan malam puaka, aku nak remind dengan korang yang kita already available on Spotify. So cari sahaja malam puaka, korang boleh layan kan. Yang mana kena COVID tu, layan nak kisah seram, layan, relax kan. Insya-Allah akan sihat lah. So kembali lagi guys, kita dalam malam puaka. So malam ni aku nak berkongsi dengan korang kisah yang terjadi pada tahun 1997. Dekat mana? Dekat Sabah sana tu. Dia bila dah sihat ni, kita travel pergi Sabah. Tetapi cerita malam ni dia santai-santai je, dia tak berapa seram. Ini adalah cerita comeback Zaf. Kan, Kak Ram pun hari tu terkena kat COVID. Alamak. So memang tak larat. So aku just nak minta maaf. Tak nak lengah masa, kita teruskan guys dalam malam puaka. Kisah yang aku nak kongsi dengan korang pada malam ni berlaku di Keningau, Sabah guys. Dan kejadian ni berlaku pada tahun 1997. Dikatakan Syarikin, nama Syarikin ataupun lebih dikenali di kalangan kawan-kawan sebagai Syah, baru berumur 17 tahun. So apabila 17 tahun dah nak SPM. So Syah ni adalah seorang pelajar yang teramat rajin. Rajin tu daripada segi apa? Standard lah. Syah ni memiliki rupa paras yang cantik dan pandai juga. So disenangi oleh kawan-kawan dia guys. Tapi bila nak cakap dah nak SPM tu kan, dah 17 tahun, mak dia memang tekankan dekat Syah ni, Syah, kau kena study, apa tu orang cakap, kau kena study hard. Kau dah tak boleh main-main dah. Kau dah 17 tahun, dah nak SPM tak lama lagi. Mak nak engkau ni jadi seorang pelajar yang berguna. Ataupun seorang yang berguna lah bila keluar nanti kan. Di samping tu, Syah ni pula dia ada minat terhadap apa tu? Karate do. Karate do ni seni mempertahankan diri. Macam aku jugalah. Aku dulu time sekolah ada juga masuk karate. Bukan karate, taekwondo. Aku dapat yellow belt ataupun belt kuning. Tetapi selepas je dapat belt kuning tu aku tak tahu apa jadi kat aku. Aku sampai situ je. Tapi okey lah tu kan, jauh juga sebenarnya tau kalau nak dapat tali pinggang kuning. So tak nak cerita pasal aku, kita cerita pasal Syah ni. Syah ni apabila dia minat taekwondo ataupun karate do ni, dia ada kelas dia. Kelas dia bermula pukul 6 hingga 8 malam. Jadi setiap kali selepas saja sekolah, selepas saja waktu habis belajar apa semua, dia akan pergi tak jauh daripada tempat dia dekat bandar Keningau tu untuk praktis ataupun untuk join karate do ni, seni mempertahankan diri ni. So lebih kurang setiap hari lah, kalau tak pun setiap minggu tu ada je kelas yang Syah ni akan pergi. Tetapi mak Syah ni
kasih, cumanya mak dia ni macam tak berapa nak suka sangat. Apabila kau dah nak SPM, time ni lah kau nak taekwondo lah, karate do apa semua kan. Sepatutnya kau fokus belajar, tetapi Syah ni orang cakap dah minatnya pasal kan. Boleh dikatakan seminggu tu 2-3 kali kat lah dia akan pergi ke bandar Keningau tu pukul 6 kan. Dia gerak awal sampai sana pukul 6 sampai pukul 8 dia akan naik bas untuk balik ke rumah dia. So nak dijadikan cerita guys, ada satu hari ni Syah cakap time tu kebetulan bas lepas je habis dan pukul 8 macam tu kan, dah habis training karate do dia tu, bas dia boleh termiss pula, ataupun bas tu dia macam ada masalah sikit, so dia dah terlambat sikit balik. So apabila dah terlambat balik, Syah ni memang risau lah. Mak dia ni memang garang. Sabar jap. Mak dia ni memang garang. So dia dah risau. Dia tengok jam time tu dah pukul 9 lebih. So apabila macam tu, dia dah plan-plan kalau dia naik bas ni mesti sampai rumah dah nak pukul 10. So dalam keadaan resah macam tu, apabila sampai je, setiap kali Syah ni naik bas akan berhenti kat stesen bas lah. And stesen bas, daripada stesen bas ke rumah Syah ni jarak dia lebih kurang dalam 100 meter. So dia kena menapak sikit untuk balik ke rumah dia lah. Jadi pada malam kejadian tu guys, dikatakan Syah ni time tu dah pukul 9 lebih, dah nak pukul 10 macam tu, dia pun sampai kat stesen bas tu. So apabila dia tengah berjalan balik kan, rumah Syah ni pula rumah kampung, rumah kayu yang bawah dia ada kosong tu. Yang nak kena naik atas tu kan, naik tangga tu. Okey, rumah dia ada kosong. Aku cerita kat korang, imagine, biar korang boleh imagine rumah dia macam mana. Rumah Syah ni dia macam rumah kampung, rumah papan yang tingkap dia, Syah ni cakap ada tingkap macam tingkap sekolah yang bertingkat tu kan, tingkap kaca yang bertingkat tu. So disebabkan rumah tu rumah lama, adalah bahagian tingkap, kaca tingkap tu yang dah pecah, yang dah lopong macam tu. So daripada stesen bas tu, kalau dia menapak balik daripada jauh, dia dah boleh nampak dah kalau mak dia tengah tunggu dia balik ke, ataupun mak dia tengah lepak kat tingkap tengok mana anak aku ni kan. Dia dah boleh nampak, dia cakap. Dan itulah yang dia nampak pada malam kejadian guys. Dia tengah menapak balik ni, oi, tekak kering lah. Jap kan kita sambung lagi apa yang jadi. So, kita sambung balik. Apabila Syah ni tengah menapak balik, daripada jauh dia dah boleh nampak lah, dekat tingkap tu dia dah boleh nampak kelibat mak dia. Dia nampak kelibat mak dia, tetapi mak dia tak menghadap ke arah luar. Mak dia menghadap ke dalam rumah. Dan apabila dia nampak macam tu, dia dah, alamak, settle aku ni, settle hidup aku. Memang kena punya ni kan, memang kena maki punya dari mak aku ni. Dah lah, aku dah nak SPM, nak sangat pergi karate do apa semua. Lepas tu lambat pula balik apa semua kan. Confirm punya tak kena marah, kena libas lah dia mak dia, sebab dia memang takut betul. So dia menapak tu, dia slowkan langkah dia. Lepas tu dia nampak mak dia daripada dekat arah tingkap tu menapak pergi ke arah dapur. Okay, so dia pun macam, okey lah, tak apalah, maybe selamat lah aku kan. So dia terus berlari pergi ke depan rumah. Okay, dia kena naik tangga. Sebab kan aku cakap rumah dia rumah papan atas kan. So Syah ni dia tanggakan slipper dia, basuh kaki apa semua, dia naik tangga. Dan sewaktu dia nak ketuk tu, dia ketuk tak. Assalamualaikum. Dia nak biar bagi tahu yang dia dah balik lah. Tak ada siapa buka. So dia macam, alamak. Dan macam aku cakap tadi, ada kawasan tingkap yang lopong kan, yang dah kaca dia dah pecah. So dia pun masukkan kepala dia dekat ruang tingkap tu. Dia masuk, dia tengok, Assalamualaikum mak kan. Dan Syah ni dia ada 3 orang adik-beradik. 3 orang adik-beradik bawah dia. Ada seorang tu yang umur 15 tahun, 12 tahun dengan 7 tahun. Lepas tu dia ada seorang abang. Apabila macam tu dia masukkan kepala, dia tengok kat area ruang tamu tu, dia nampak adik dia, adik perempuan dia yang berumur 15 tahun macam tengah bergayut. Tengah bergayut apa? Telefon rumah tu macam tengah tu. Tapi yang peliknya, dia tengok adik dia macam tengah dekat phone, tapi adik dia tak keluarkan suara. Tapi adik dia macam mata terbeliak, dia cakap tengah senyum. Tengah senyum macam tu je. So dia pun pelik macam, engkau ni guna phone tapi kau tak cakap, lepas tu kau senyum kan. Dia dalam hati dah fikir, adik aku ni ingat FaceTime ke? Padahal telefon rumah, tapi dia nampak adik dia senyum je kan. Lepas tu dia ketuk, lepas tu dia panggil nama adik dia. Contoh nama adik dia Tasha lah. Tasha, weh Tasha, buka pintu. Tasha ni macam senyap je. Lepas tu dia nampak Tasha ni letak phone berlari masuk ke ruang dapur. And ruang dapur dia
si Syah ni cakap dapur dia macam kalau ruang tamu dia atas, dapur dia kau kena pergi turun tangga bawah. Macam rumah lama. Kan rumah lama kan kalau dapur kan dia ke bawah sikit kan. Dia nampak adik dia daripada phone tu lari masuk ke arah dapur. Lepas tu dia macam, mangkuk betul lah. Aku nak suruh buka pintu ni. Astaghfirullahaladzim. Aduh, lampu jatuh. Sekejap. Okey, lepas tu dia nampak adik dia lari masuk ke arah dapur. Lepas tu dia macam mangkuk betul tak buka pintu ke kan. Lepas tu dia ketuk lagi. Assalamualaikum, Syah dah balik ni. Woi, buka pintu kan. Yang takutnya guys, dia nampak adik dia yang tengah on the phone tadi tu, dia nampak terlibat adik dia daripada arah dapur lari ke depan. Lepas tu baru buka pintu. So bila buka pintu, si Syah ni marah adik dia. Si Syah ni cakap lah, "Oi Tasha, kau ni apa hal? Tadi kau dah nampak kan aku ketuk pintu, aku panggil nama kau." Tasha ni macam, "Mana ada, orang tak dengar. Tadi baru dengar orang dekat dapur." Lepas tu si Syah ni tanya, "Kau dekat dapur buat apa?" "Oh, tengah tunggu abang masak." Okeylah, dia senyap lagi. Lepas tu dia tutup pintu apa semua, dia pergi ke arah dapur. Dia pergi ke arah dapur, dia nampak abang dia dengan adik-beradik dia yang lain. Abang dia tengah masak, adik-beradik dia yang lain tengah duduk kat area dapur tu. Lepas tu abang dia pun macam, kau baru balik ke Syah? Dah pukul berapa ni? Mak cari kau ni." Betul macam, "Yelah tadi bas lah." Syah ni terang lah kat abang dia, "Bas tadi boleh temis pula apa semua kan." Lepas tu dia tengok-tengok, dia tak nampak kelibat mak dia. So Syah ni tanya abang dia, "Bang, mak mana?" "Kau lambat sangat. Mak dia pergi rumah makcik ni, makcik Is." Makcik Is ni kawan member mak dia lah. Lepas tu Syah ni macam, "Apa hal mak pergi sana?" "Oh, tak ada. Ada orang meninggal." Abang dia cakap, "Ada orang meninggal." Lepas tu Syah ni macam, tadi time aku menapak, aku nampak kelibat mak aku kat tingkap. Tapi dia senyap je. Lepas tu abang dia macam, "Apa hal kau ni? Muka kau?" Tapi Syah ni tak beritahu tau. Lepas tu abang dia macam, "Apa hal, kau nampak hantu Syah ni terus macam, mana ada kan. Dia senyap je kan. Lepas tu bila dia tunggu macam tu, dalam dah nak pukul 12 lebih macam tu, mak dia balik. Lepas tu Syah ni tanya juga mak dia macam, "Mak, tadi time Syah balik, mak baru keluar ke mak?" Macam, "Mana baru keluar? Mak tunggu kau tak balik-balik. Mak lambat mak keluar dulu kan." So Syah ni dia terus tergamam tau. Dia terus macam, biar betul kan. Lepas tu baru ada cerita kat mak dia apa semua. Dan mak dia cakap, itulah kau setiap malam keluar apa semua kan. Tu ada benda mengikut lah tu kau balik. Terus si Syah ni, dia terus rasa tak sedap hati. Tapi sejak daripada kejadian tu, dia still lah pergi karate do dia tu. Cumanya Syah ni cakap itulah kejadian pertama yang dia nampak kelibat adik dia. Dan kelibat seakan-akan rupa mak dia ada sesuatu yang menyerupai. Macam tu lah. So itu je kisah pendek dia. Pendek betul kan? Memang pendek guys. Yang seramnya, aku tak tahu seram dia dekat mana. Tetapi yang seramnya apabila menyerupai tu. Apabila ada orang yang dia nampak seakan-akan macam adik dia dan mak dia. Tetapi bila dia check rupanya, tak ada pun. Adik dia yang dia nampak on the phone tadi tu sebenarnya dekat area dapur. Seram guys. Jadi pengajaran untuk kisah si Syah ni kan, aku boleh cakap maybe lah bila kau dah nak SPM tu, cubalah dengar cakap mak, which is tinggallah dekat rumah, tak payahlah nak keluar malam, nak karate do lah apa semua, tak salah. Tapi kau kena pandai bahagi masa. Dan kalau mak kau cakap kurang kan, better lah kau kurangkan. Tak pasal-pasal dah kena ganggu kan. Dah tak pasal-pasal takut sendiri apa semua. So setiap kali keluar rumah, apabila nak balik tu, make sure yang kita ni sebelum masuk rumah kita bacalah ayat apa-apa kan, ayat pelindung diri ke apa semua. Sebab kita tak tahu, lagi-lagi macam Syah ni dia balik malam. Korang-korang semua yang balik malam, korang kena make sure. Sebab kita tak tahu apa benda yang mengikut kita. So itu saja kisah pada malam ni, pendek je. Aku nak minta maaf kalau korang nampak energi aku macam, alamak Zaf, kau tak berenergi, kau tak bersemangat macam biasa. Faham-faham lah, sebab aku pun aku pun sebenarnya tekak ni masih tak elok lagi. Tetapi aku teramat rindu korang semua. So aku minta maaf kalau ada video aku yang terlambat ke keluar. And Alhamdulillah aku
aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang yang stay tune, yang masih menyokong Zaf Channel. InsyaAllah lepas ni aku akan back on track kan, akan macam biasa balik kisah dia kan. Sebabkan sokongan korang, aku bersemangat balik untuk buat Malam Puaka. So, macam biasa aku just nak ucapkan terima kasih. Jangan lupa guys, kalau ada apa-apa simptom COVID ke apa kan, tak sihat ke, pergilah check, okay? Supaya korang semua dalam keadaan baik dan sihat sentiasa. So, thank you so much geng Puaka. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Malam Puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy guys. Assalamualaikum.